أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah daripada Allah, diizinkan untuk kita sama-sama duduk beriktikaf sambil kita mengingatkan sama sendiri berkenaan dengan perkara-perkara berkaitan dengan kematian dan azab kubur. Semoga perkara-perkara tersebut lebih mendekatkan diri kita kepada keinsafan dan juga mendekatkan diri kita untuk sentiasa mengingati kematian dan menambahkan amal-amal saleh sebagai bekalan utama untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, pada pembacaan kita lepas daripada kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah ini, kita telah membacakan beberapa hadis berkaitan dengan bahawa kubur itu merupakan singgahan pertama, ya, ataupun permulaan untuk menuju ke hari akhirat, dan juga diharuskan untuk menangis ketika mana kita berada di perkuburan, dengan syarat tangisan itu bukanlah tangisan yang dibuat-buat ataupun diolok-olokkan. Apatah lagi tangisan yang membawa kepada nahash, iaitulah tangisan yang sehingga mencakar-cakar badan, menepuk-nepuk tanah, macam tidak redha kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi adalah perkara-perkara tangisan yang fitrah, ya. Apabila kita berpisah dengan orang yang kita sayang, mungkin di kalangan ibu ayah kita, adik-beradik kita ataupun anak-anak kita, yang sesuatu yang fitrah, ya, apabila kita menangisi pemergian mereka. Baik. Kerana satu ketika Yazid Ar-Ruqashi berkata, ayyuhal maqbur fi hufratih, wahai orang-orang yang dikuburkan di lubang-lubang kubur, ya. Walaupun kata-kata ini seolah-olah ditujukan kepada orang yang sudah disemadikan, tapi sebenarnya kata-kata itu untuk kita lah, ya, kerana kita juga bakal masuk ke dalam kubur. Al-mutakhalli fil qabri biwahdatih, bahawa kamu semua ini akan ditinggalkan berseorangan di dalam kubur. Al-musta'nisu fi batnil ardi bi'amalih, ya, dan juga akan tenggelam di dalam perut bumi itu kecualilah hanya dengan amal-amalannya. Laita sya'ri bi ayyi a'malika istabsyartu wa bi ayyi ahwalaka ightabtabtu. Maksudnya tidaklah dengan apa helaian rambutku ini akan tinggal. Maksudnya kalaulah sekarang ni rambut kita lebat, kan, bila kita meninggal dunia dalam keadaan yang biasa, insya-Allah lah, ya, rambut kita tu akan diminyakkan, akan disikat dengan rapi,
sebelum kita disemadikan, masa dikafankan tu akan disikatkan lah. Kan kalau orang yang mati dalam ihram macam mana tuan-tuan? Orang mati dalam ihram, kalau kita pernah nampak lah, kalau di sini memang tak ada lah, tapi biasanya berlaku di Mekah lah, yang mati dalam ihram memang kepalanya takkan ditutup, ya. Kepalanya takkan ditutup, jenazahnya juga tidak diwangikan, rambutnya juga tidak diminyakkan, ya, kerana ianya adalah antara larangan-larangan ihram, dan larangan ihram itu dikekalkan. Ya, Nabi pesan macam tu, dikekalkan keadaan dia berihram itu walaupun ketika dikebumikan, kan. Dan kerana apa? Kerana jenazah yang berihram ini akan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan mereka bertalbiah, kan. Jadi kalau kita pun belum berada pada tempat tu lah, yang itu di padang mahsyar kita tak tahu, tapi digambarkan oleh Nabi SAW, jenazah orang-orang yang meninggal dunia semasa dalam ihram ini, bila mereka bangkit di padang mahsyar, mereka akan dalam keadaan berihram dan bertalbiah. Begitulah keadaan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, thumma yabki hatta yabilu umamatih, sehinggalah apabila dia sedang, seseorang ini menguruskan jenazah, sudah pasti yang berada di sekeliling kubur itu akan menangis. Kan? Kalau kita melihat, ini gambaran yang biasa lah. Ini gambaran yang biasa. Kalau kita berada di tanah perkuburan, bila kita selesai mengkebumikan jenazah, sudah pasti ramai di kalangan ahli keluarga terdekat terutamanya yang menangisi jenazah tersebut. Istabshir wallahu bi'amalihi salihah. Walaupun begitu, di sebalik tangisan, kita yang masih hidup ini perlu redha dan perlu terus berdoa. Kerana apa? Sudah pasti berita gembira yang Allah khabarkan kepada orang-orang yang banyak melakukan amal saleh. Dalam arti kata, banyaknya itu dipandu oleh keikhlasan dan dipandu oleh sunnah Nabi SAW. Bukan banyaknya amalan itu seperti tin kosong. Kan, maksudnya buat banyak amal tapi satu dalam keadaan tak ikhlas, yang kedua ikut suka. Maksudnya tidak mengikut panduan sunnah Nabi SAW. Sudah pasti ia tertolak. Ya, sesuatu perkara yang baharu yang tidak mengikut sunnah Nabi SAW, apatah lagi dalam bab beribadah, maka ia awal-awal lagi sudah tertolak. Kan, kita yang beramal ikut sunnah ni pun kadang-kadang tak confirm lagi diterima ataupun tidak. Apatah lagi kalau awal-awal lagi syarat sah ibadah itu tidak dipenuhi, awal-awal lagi dah tertolak. Jadi jangan macam tu, ya. Wa ghtabata wallahu bi akhwanihi al-muawili lahu ala ta'atillah. Maka beruntunglah bagi orang yang meninggal dunia ini sekiranya dikelilingi juga oleh rakan-rakan yang sentiasa membantunya untuk mendekatkan diri kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga fungsi ataupun peranan terbaik dalam kita memilih kawan. Kan, sudah pasti alhamdulillah kawan-kawan kita adalah orang-orang yang kita sebut bahasa mudahnya kaki masjid. Kaki masjid, kaki surau ni zahirnya insya-Allah, kan, orang yang ingat kepada mati, ingat kepada Allah, berbanding dengan kaki-kaki dandut. Kan, kalau ada dandut lagi zaman ni, ataupun sekadar kaki bola yang memang lara semata-mata, kan, sibuk dengan bolanya sampai melalaikan dia dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kan, apa pun jugalah perkara-perkara yang boleh dikatakan hobi atau minat yang membawa kepada kelalaian, semuanya boleh membawa kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perkara itu harus, bersukan itu harus, memancing itu harus, apalagi hobi-hobi yang biasa orang buat, main motor, semuanya harus, perkara-perkara harus, tak salah pun, boleh ikut hobi dan minat masing-masing.
Tapi kalau perkara itu lebih membawa kepada kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, leka sangat, dan kadang-kadang boleh membawa kepada pembaziran. Kan, dia lebih banyak dikeluarkan wangnya itu, boleh kita sebut sebagai dilaburkan, dikeluarkan kepada hobi itu, berbanding dengan infak fi sabilillah. Kan, maksudnya contohlah kalau dia ada gaji RM2,000, 500 tu dah diallocate-kan untuk hobinya, 500 kan. Yang 50 je dia gunakan untuk sedekah fi sabilillah. So benda tu macam tak berapa nak seimbang, kan, tak berapa nak seimbang, ya. Jadi kita perlu menyeimbangkan antara keperluan dunia, apatah lagi untuk bekalan kita ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana idza nadhara ila qabri sarakha kama bi sarkhi thawr, ya. Kerana kalau kita melihat di kubur itu, satu masa nanti saya sebutkan tadi, rambut yang hitam legam ini, ya, masa kita hidup, kan, kalau kita bolehlah korek balik, orang dah meninggal dunia ini dah tempoh mungkin 100 hari, mungkin 1 bulan 2 bulan, tengok korek dah tak ada apa dah. Kan dah tak ada apa dah. Pasal tu kita dah ingatkan dalam pembacaan kita lepas, pengajian kita lepas, bahawa jangan terlalu obses ataupun jangan terlalu berlebih-lebihan dalam dia nak menghias tanah kubur tu. Cukuplah sekadar tanah macam tu je, ataupun mungkin nak cantik sikit pun tanam pokok sikit, letak batu nisan dah cukup. Tak perlu sampai nak bersimen-simen, nak diukir khat dan sebagainya. Sebab apa, kat bawah tu dah tak ada apa dah. Kan, kalau kita pergi kubur mana-manalah, bukan Syekh Satu, mana-mana kubur pun, korek bawah tu, walaupun atas tu macam mahligai berpagar, atas tu ada yang macam-macam bentuk lah, kita tengok bawah tu sebenarnya dah tak ada apa dah. Apa nak dihias atas tu? Baik tukar pagar rumah je, lagi manfaat. Baik tukar tayar kereta, boleh golek pergi tempat kerja, daripada hias kubur, buat cantik-cantik. Lebih kepada pembaziran secara mutlaknya. Tidak ada khilaf dalam bab menghias kubur ni, tuan-tuan. Kita dah sentuh bab ni dalam pembacaan kita atau pengajian kita yang lepas. So berpada-padalah dalam kita meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Duit yang ada tu lebih baik dimanfaatkan untuk infak fi sabilillah. Mungkinlah saya sentuh lagi lah, kan, sentuh sikit lagi. Mungkinlah harta peninggalan si mati itu ada banyak. Banyak ni ditinggalkan, ada 50 juta ni. Banyaknya 50 juta kan. Kan, kita buat kubur ni 10 juta lah. Apa? 10 juta tu nak buat kubur, buat apa? Baik 10 juta tu buat satu madrasah ataupun bina satu masjid, atau masuk kat tabung masjid Surau An-Nur ni, boleh di-upgradekan lagi benda-benda yang sepatutnya. Itu lagi manfaat. Macam sekarang Surau An-Nur kan, dulu tak sesejuk ni. Sekarang masuk je, Allah Akbar, macam masuk dekat iglu. Tahu tak iglu? Kan, rumah sejuk dekat Antartika tu. Saya pun tak pernah masuk lah, tapi sejuk sangat ni. Kan, antara dalam banyak surau saya pergi, tuan-tuan, ini antara surau tersejuk yang saya mengajar, tuan-tuan. Tak ada lagi surau yang sejuk Surau An-Nur ni. Semoga apa yang diinfakkan oleh jemaah-jemaah An-Nur ni juga akan disejukkan kuburnya nanti, insya-Allah, ya. Allahu Akbar. Baik. Seterusnya kita akan masuk bab yang baru, bab majaa fi ikhtiyaril buq'ati lid-dafni. Ya, bab yang menyatakan tentang memilih tanah perkuburan untuk dikebumikan. Jadi sebenarnya boleh ke kita nak memilih tanah perkuburan ni, tuan-tuan? Ya. Sebab kita secara asasnya, kita sebagai orang Islam tidak seperti agama lain. Kan, contohnya satu agama Buddha lah, contohnya kan. Kan, mereka dah booking siap-siap. Contoh mereka ada apa kita sebut sebagai apa? Nirvana. Kan, Nirvana tu ada package dia. Kan, banyak ni berapa ribu, banyak ni berapa ribu, banyak ni berapa ribu. Boleh pilih sebelum nak mati lagi. Kalau orang yang tak ada duit, tak mampu nak beli tanah untuk kubur, so bakar je lah. Kan, abu disimpan kat rumah. Itu agama lain. Bagi agama Islam,
mampu ke tak mampu ke, perlu dan wajib dikebumikan. Kos-kos tu sama ada melalui khairat kematian ataupun melalui duit peninggalan si mati tersebut. Bahawa zaman sekarang nak tak nak kena ada kos, kan? Jadi wajib dikebumikan. Baik. Jadi hari ini tentang bab memilih tanah perkuburan ni, bagaimana agama kita menunjukkan jalannya. Baik. Abu Dawud At-Tayalisi berkata, haddatsana Suwar bin Maimun Abul Jarrah Al-Abdi qal haddatsani rajul min ali Umar an Umar qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, daripada keluarga Umar, ini Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qabri, ya, barang siapa yang menziarahi kuburku, atau qal man zarani kuntu lahu syahidan aw syafi'an, barang siapa yang menziarahiku pasti aku akan menjadi saksi kepadanya atau aku memberi syafaat kepadanya. Wa man mata bi ahadil haramain, dan barang siapa yang meninggal dunia di salah satu tanah haram, maksudnya sama ada dia meninggal di tanah haram Mekah atau meninggal di tanah haram Madinah, ba'athahu Allah azza wa jalla, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkannya nanti fil aminina yaumal qiyamah, di kalangan orang-orang yang aman, ya, ketika hari kiamat. Walaupun begitu, hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang dhaif, ya, kerana yang mencacatkan martabat hadis ini menjadi dhaif kerana salah seorang perawinya bernama Harun bin Quz'ah. Ya, bukan baca Harun, ya. Ya, nama perawi hadis tu Harun bin Quz'ah. Kan? Kerana apa? Harun ini dikatakan sebagai la yutaba' alaih. Dia ni orang yang tak boleh nak diikutkan sangat. Kan? Itu dari segi ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil yang betul-betul ilmu dalam mengenal perawi-perawi hadis. Kalau kita nak tahu hadis tu dhaif, hadis tu sahih, hadis tu hasan sebagainya, antara ciri-cirinya adalah melihat siap dalam susuk galur perawi itu ada tak orang-orang yang dikatakan sebagai illatul hadis, yang mencacatkan dalam saluran ataupun perawi hadis itu. Dalam hadisnya ada seorang yang kalau kita kategorinya Harun bin Quz'ah. Jadi sebabkan adanya dia ni, hadis tu jatuh martabatnya kepada hadis dhaif. Jadi macam mana kita nak beramal dengan hadis dhaif, tuan-tuan? Baik, dalam bab ini kita mengambil dalam sesuatu kelebihan. Jadi kelebihan yang dinyatakan hadis ini, kelebihan meninggal di tanah haram. Kan? Tetapi tidak boleh dijadikan hujah yang kuat. Maksud tidak hujah, kita akan tengok bahawa tidak semestinya seseorang itu kena meninggal di tanah haram. Tidak. Tetapi sekiranya dia meninggal di tanah haram, ada kelebihannya. Ya, baik. Begitu juga ditakhrijkan hadis ini oleh Imam Ad-Darqutni an Hatib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zarani ba'da mauti, barang sesiapa yang menziarahiku selepas kematianku, faka'annama zarani hayyan fi hayati, seolah-olah dia menziarahiku ketika mana aku hidup. Kan? Wa man mata bi ahadil haramain, dan barang siapa yang meninggal dunia di salah satu tanah haram, sama ada Mekah atau Madinah, ba'atha minal aminina yaumal qiyamah, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat di kalangan orang-orang yang aman. Ya, juga hadis yang kedua ini dia maksud yang sama, cuma ada perbezaan pada awal matan hadis tu, juga dikategorikan sebagai hadis yang dhaif, walaupun dari susuk galur takhrij oleh Imam Darqutni, kerana adanya Harun bin Quz'ah tadi menyebabkan hadis ini jatuh martabatnya kepada martabat dhaif. Baik. Jadi kat sinilah kita melihat, pertama tadi, kalau kita mampu untuk menziarahi Nabi, ya, maksudnya kita pergi umrah dan kemudian kita singgah di bumi Madinah, kita ziarahlah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, maka kita akan mendapat syafaat Nabi, dan Nabi akan menjadi saksi kepada kita, kan, dan seolah-olah kita menziarahi Nabi semasa Nabi hidup. Tapi kita kena beriman bahawa Nabi dah wafat. Nabi tak akan boleh hidup pun, kan? Nabi dah wafat, tapi seolah-olah
Seolah-olah kita sedang menzarahi Nabi. Pasal tu semasa kita menzarahi Nabi pun kita disunatkan untuk memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan yang sama juga, kita dah baca hadis sebelum ini, keadaan yang sama juga kita juga disunatkan memberikan salam kepada semua ahli kubur. Bukan sahaja kepada Nabi. Kalau kita ziarah mana-mana tanah berkuburan pun memang kita disunatkan memberi salam kepada ahli kubur. Dan sesungguhnya memang mereka mendengar salam kita dan mereka boleh membalasnya. Cuma membalasnya itu kita tak dengar lah. Cuma mereka boleh tahu siapa yang memberi salam, siapa yang doakan mereka sampai perkara itu. Cuma masih ada gap yang dinamakan sebagai barzakhun, barzakh yang tak boleh berhubung secara komunikasi dua hal itu tak ada. Kita bagi salam, dia dengar, dia tahu, dia balas macam tu je. Kita pun tak boleh nak dengar balasnya. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kharaj al-Bukhari wa Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala arsala malakal maut ila Musa alaihi salam. Yang satu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat maut kepada Nabi Musa. Bila mengutuskan malaikat maut ni tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya sudah pasti untuk mencabut nyawa lah. Malaikat maut ni kerjanya mencabut nyawa. Cuma kelebihan yang ada pada para nabi dan rasul ini, mereka boleh kita sebutkan sebagai nampak malaikat maut tu dan boleh berbicara. Senang cakap kadang-kadang boleh kautin pula dengan malaikat maut tu. Tu kelebihan Nabi dan Rasul ya. Baik. Kita tengok apa kisahnya. Falamma jaa sakkahu fafaqahu ainah. Kan datangnya malaikat maut ni, Nabi Musa macam terkejutlah. Kalau dari segi panjangnya hadis ni, pada ketika itu Nabi Musa dalam rumah, berada dalam rumah, kan? Dan malaikat maut ni datang dalam bentuk manusia. Kan? Jadi Nabi Musa macam terkejut, kan? Malaikat maut, asal kau datang pula ni, kan? Terus apa disebutkan tadi, falamma jaa sakkahu fafaqa'ah ainah. Kan? Maka Nabi Musa menampar malaikat maut tu sampai buta sebelah mata. Itu malaikat maut Nabi Musa je yang boleh buat macam tu dengan malaikat maut. Kan? Dia boleh tampar sampai buta sebelah mata. Kita kalau malaikat maut datang, apa kita buat tuan-tuan? Memang bukan terketak, bukan dah terketak dah, memang mampus terus lah macam kan. Kan malaikat maut datang. Tapi satu, Nabi Musa ni memang kalau kita belajar dalam sirah-sirah kisah-kisah, memang seorang yang satu kuat, gagah, sado lah orang cakap. Dalam satu kisah dalam Quran dinyatakan bahawa bagaimana dia nak mendamaikan dua puak yang bergaduh. Dalam dia nak mendamaikan tu, dia tertepuk sebelah pihak ni sampai mati. Kan, sehingga Nabi Musa terpaksa melarikan dirilah, nak mengelakkan fitnah dan sebagainya. Itu antara sebahagian kisah. Dalam bab ni Nabi Musa menampar malaikat maut ni sampai buta sebelah mata. Kan? Faraja'a ila rabbih. Maka malaikat maut tadi pun balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqal arsaltani ila 'abdin la yuridul maut. Kau telah mengutuskan aku kepada seorang hamba yang tak nak mati. Kan, dia mengandaikan bila Nabi Musa pukul dia tu, Nabi Musa tak nak mati. Kan, maksudnya nak terus hidup. Kan. Jadi dia mengandaikan, dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku turunkan Nabi Musa, dia tak nak mati, dia pukul aku pula. Kan. Baik. Faraddallahu ilaihi ainah, dan Allah kembalikan penglihatannya. Kan, itu kuasa Allah, dan juga keadaan bentuk rupa malaikat itulah, ya. Malaikat tu asal pada nur, pada cahaya. Tapi dia boleh berubah bentuk menjadi manusia. Itu banyak kisah-kisah, kita lihat kisah Nabi dan Rasul, bahawa malaikat ni boleh berubah bentuk dan sebagainya. Baik. Irji' ilaih, kau baliklah kepada dia. Wa qul lahu, dan katakan kepada dia. Baik, kalaulah kamu Nabi Musa nak hidup lagi lama, tak nak mati, kan? Yadha' yadahu ala matri jaldin thawr, letakkan tangan dia ke atas, tapak tangan ni ke atas punggung ataupun ke atas belakang seekor lembu. Kan, contoh ni belakang lembu, letak tapak tangan atas tu. Kan, falahu bima 'adhat yadahu bi kulli sya'ratin sanah, sebanyak mana
sebanyak mana tangan tapak tangannya itu menekap ke atas belakang lembu tu, berapa banyak kita cakap bulu lembu yang melekat di tapak tangan Nabi Musa tu, dan selama itulah umur Nabi Musa akan ditambah. Kan tuan-tuan. Jadi agak-agak lah tuan-tuan, kalau kita ada pernah pegang lembu, kan kita letak dekat belakang tapak tangan kita ni, belakang badan dia, agak-agak berapa helai bulu ada. Kan. Okey, tak payah susah, kita letak kat sini lah. Tak payah lembu lah, tapak tangan kita ni pun cukup lah, tangan kita ni. Cuba kira berapa helai. Tak terkira bang. Kurang-kurang berapa? Rajin tak kira, kurang-kurang berapa tu? Mau 100 kan? Kurang-kurang lah. Kan 100 tahun. Lembu lagi kan, lembu punya bulu lagi rapat-rapat kan? Maknanya lagi banyak. Okey, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah menegur kepada Nabi Musa alaihissalam, okey, kalau kamu nak hidup lama lagi, letakkan tapak tangan tu, dan sebanyak itulah engkau akan hidup. Mungkin 1000 tahun lagi, mungkin 2000 tahun, kita ikut sukalah. Kan? Qal ay rabb thumma mah. Baik, wahai Allah. Kemudian apa akan berlaku? Qal thummal maut. Kemudian dia akan mati juga. Kan? Maksudnya tuan-tuan, kalau dipanjangkan umur sepanjang mana pun, sebanyak mana pun, akhirnya manusia itu akan mati juga. Takkan ada manusia ni yang akan hidup selama-lamanya. Tak ada. Kan tak ada. Semua manusia akan mati. Walaupun panjang umur ke, umur pendek ke, memang keadaannya dia akan mati. So kalau macam tu, apa pilihan yang ada pada Nabi Musa alaihissalam? Qal fal'an. Kalau macam itulah, kalau panjang umur pun aku akan mati juga. Tak apalah, cabutlah nyawa aku sekarang. Aku matilah sekarang. Kan? Itu kelebihan yang ada pada Nabi dan Rasul. Dia boleh berbicara dengan malaikat maut, boleh pilih pula nak mati ke, nak hidup ke. Tapi itu sekadar kita sebut sebagai apa? Ibrah untuk kita yang hidup ni. Kerana apa? Setiap manusia yang hidup, kita pun sudah tahu, sudah ada ketentuan ajal dan maut dia. Walaupun tadi dikatakan bahawa kalau Nabi Musa nak hidup lama pun boleh, tapi sebenarnya dah memang itu mautnya. Sekadar perkara itu nak diceritakan oleh Nabi dan disampaikan pula kepada kita, untuk kita mengambil iktibar. Kita ni kalau hidup lama-lama pun kita akan mati juga penghujungnya. So nak tak nak kena ada bekalan untuk kita mati. So kalaulah tuan-tuan kita ni minta doa, kadang-kadang alhamdulillah kita ni minta doa, ya Allah panjangkanlah umur aku. Okey, kenapa kita minta nak doa panjang umur tu? Tanya dari diri kita, kenapa kita minta doa panjang umur? Lagi kalau mungkin hari ulang tahun kelahiran kita disambut oleh anak-anak kita kan. Anak-anak kita balik rumah, balik kampung, belikan kek, doakan, ya Allah semoga kau panjangkan umur ayahku ini, umur ibuku ini. Kadang-kadang kita pergi pula dekat anak kita, doakan anak. Kadang-kadang kita minta tu, sebab apa kita minta? Supaya dia panjangkan umur tu. Adakah kita minta panjang umur supaya kita ni lambat mati? Kan? Kalau minta panjang umur lambat mati, kenapa nak lambat mati? Sebab mungkin takut mati. Kan? Takut mati itu adalah antara penyakit apa tuan-tuan? Penyakit umat akhir zaman. Takut nak mati. Sebab apa takut mati? Takut matinya sebab hubbud dunia. Sebab dia terlalu cintakan dunia. Kan? Jadi penyakit umat akhir zaman minta kita dijauhkan daripada dua penyakit ini. Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cintakan dunia dan takutkan mati. Dia tak nak mati bukannya sebab dia tak cukup amalan, bukan dia takut mati sebab ni, dia takut mati sebab duit aku banyak lagi dalam bank ni. Kan, aku tak habis lagi melancong seluruh dunia ni atau satu Malaysia ni. Banyak lagi aku punya target. Baru beli kereta kancil, belum lagi beli Ferrari lagi. Rumah baru rumah terai, belum beli rumah banglo lagi. Dia punya target dunia tu. Sebab tu dia takut mati. Kan? Itu semuanya apa tuan-tuan? Itu semuanya sebab hubbud dunya wa karahiyatil maut.
Kan, tapi kalau betul dia minta dengan Allah, ya Allah panjangkanlah umur aku supaya aku sempat dan lebih banyak dapat mengumpulkan amal ibadah kepadamu, ya Allah. Aku kurang lagi amal ibadah ni, ya Allah. Berikanlah aku umur yang panjang. Dan kita pun dah sentuh dalam hadis-hadis sebelum ni bahawa umur yang panjang itu sesekali tidak menambahkan bilangan ajal kita. Kan maksudnya apa, tuan-tuan? Maksud kalau dah tertulis kita akan mati umur 80 tahun, takkan sesekali Allah akan tambahkan 87, 81. No, takkan. Kalau dah tertulis, benda tu dah tertulis, termaktub di Lauh Mahfuz, kita akan mati umur 80 tahun, umur 80 tahun kita akan mati juga. Cuma apa maksud panjang umur tadi? Maksudnya kita akan merasakan kehidupan kita ini lebih diberkati masanya. Kan sesuatu keadaan itu akan rasa lama. Kalau kita contoh solat ni akan rasa lebih manis, lebih seronok. Macam ada masa yang banyak untuk kita baca Quran, ada masa yang banyak untuk kita mengumpulkan duit, untuk kita infak jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi ruang yang banyak untuk kita beramal ibadah. Ada je masanya. Ada orang, tuan-tuan, dia sibuk sangat. Kan, sibuk sangat, tak pernah nampak muka kat surau. Duit pun tak pernah nak di zaman sekarang. Bukan susah pun nak infak kan, scan QR code, transfer, tak perlu nak cari tabung pun, itu pun susah nak buat. Kan, sibuk sangat dia mengejar kepada dunia tadi. Kan, jadi kita tak nak jadi orang tu. Kalau dibacakan umur sekalipun, biarlah betul-betul kita minta, ya Allah aku nak panjang umur ni supaya banyak lagi aku boleh buat amal bakti kepada Engkau, ya Allah, dan juga kepada masyarakat, boleh beri manfaat kepada ummah yang lain. Itu kita minta kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa tadi cakap apa? Fal'an, kalau macam tu aku mati sekarang je lah. Kan, fas'alillah ayudinahu minal ard al-muqaddasah. Maka mintalah Allah kepada Allah Ta'ala agar engkau dikebumikan di tempat yang mulia. Ramyatul hajar, kan, dekat dengan satu tempat. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Lau kuntu thumma la araitukum qabrahu." Kalaulah aku ni panjang umur, kan Nabi sebut, aku akan tunjukkan tempat kamu kubur Nabi Musa ini ila janibil tariq, dekat satu laluan, tahtal kathibil ahmar, di satu tempat di bawah gunung yang berwarna merah. Kan, tapi tak tahu tempat tu dapat dijumpai zaman sekarang atau tidak. Tapi kalau dikhabarkan kalau kita pergi ke negeri Mesir, ada satu tempat yang dikatakan sebagai perkuburan Nabi Musa alaihi salam di bawah kaki gunung. Ya. Jadi itu, ini yang hadis ni adalah hadis yang sahih. Dalam kitab Janaiz Imam Bukhari dan kitab Fadhail dalam riwayat Imam Muslim. Baik. Dalam riwayat lain dinyatakan bahawa bila datang malaikat maut kepada Nabi Musa, faqala lahu ajib rabbak, jawablah jawapan Tuhanmu. Falatima Musa anil malak faqafa'aha. Maka hadis yang tadilah, maka Nabi menampaknya dan kemudian dia pun memilih untuk mati, ya. Qala Tirmidzi rahimahullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini yang katakan macam mana kita antara hadis yang berkaitan untuk kita memilih tempat untuk kita meninggal dunia. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Umar meriwayatkan, man istata'a ay yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman mata biha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Barang sesiapa yang mampu untuk mati di Madinah, jadi di Madinah Al-Munawwarah lah tempat hijrah Nabi dan tempat wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka matilah dia di situ. Fa inni ashfa'u liman mata biha, kerana aku akan memberikan syafaat kepada sesiapa yang mati atau meninggal di bumi Madinah. Ini hadis yang masyhur kepada penduduk Madinah. Jadi kalau kita mampu untuk mati di Madinah dan ada niat, kita boleh ada niat, tuan-tuan. Tak salah untuk kita memasang niat, ya Allah, kalaulah boleh aku ni nak meninggal di Mekah, aku ni nak meninggal di Madinah. Kan, antara sebabnya apa? Antara kalau kita meninggal di Mekah, meninggal di Madinah ni khususnya akan mendapat satu tiket syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan,
Kita bukan nak tiket bola je, nak tiket konsert je, itu semua lara lalai, kan. Tapi nak dapatkan tiket syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara laluan dia apa tuan-tuan? Antara laluan dia adalah mati atau meninggal di Madinah. Kan. Baik. Begitulah Anna Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar pun berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa wafatun fi baladi nabiyyik. Ini juga doa yang dilafazkan oleh Umar radhiyallahu anhu, dan perkara itu diharuskan. Ya Allah, kurniakanlah aku, rezekikanlah aku kematian untuk aku mati syahid di jalanmu, dan juga mati aku di bumi Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, sudah semestinya Umar itu juga adalah antara sahabat yang membasyirin dari jannah, yang dah memang confirm masuk syurga, dan juga diberikan kelebihan untuk dia meninggal di bumi Madinah, dan memang disemadikan juga bersebelahan dengan jasad Abu Bakar, dan Abu Bakar bersebelahan dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kalau kita pergi ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah makam Nabi, kita akan ziarah siapa tuan-tuan? Di makam Nabi itu makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ziarah Abu Bakar, dan ziarah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kan? Sayyidina Uthman dekat mana? Sayyidina Uthman di tengah-tengah perkuburan Baqi'. Kan, di tengah perkuburan Baqi', dan Sayyidina Ali di bumi Kufah di Iraq. Itu 4 sahabat Nabi yang disemadikan di tempat-tempat yang berbeza, mengikut kepada kelebihan dan fadilat sahabat-sahabat Nabi tadi. Baik. Wa kana Sa'ad bin Abi Waqqas wa Sa'id bin Zaid qad ahdan ay yuhmala min al-Aqi' ila al-Baqi' maqbaratul Madinah fayudfana biha. Sa'ad bin Abi Waqqas pula dan juga Sa'id bin Zaid pun berpesan kepada sahabat-sahabatnya, kalaulah aku meninggal kat Mekah, tolong bawa aku dikebumikan di Baqi' di Madinah. Itu permintaan dia, walaupun dia meninggal kat Mekah, kalau boleh nak kebumikan dekat Madinah juga. Kan, wallahi wallahu a'lamu li fadli alimuhu huna. Kerana apa? Allah yang lebih mengetahui kelebihan sesiapa yang meninggal di bumi Madinah. Fa inna fadlul Madinah ghairu mankur wala majhul. Kerana kelebihan bumi Madinah ini tidak boleh diingkari dan tidak cakap apa, sangat terkenal lah. Kan, kalau kita pelajari, terutamanya kalau tuan-tuan pernah mengikuti kursus haji, kursus umrah, atau pernah pergi ke Madinah, memang nampak sehingga memang banyak kitab lah kan, kita mengumpulkan fadail Madinah, hadis-hadis tentang kelebihan Madinah. Dan sudah semestinya. Kerana apa? Kerana Madinah ini adalah tempat hijrah Nabi, tempat wafatnya Nabi, dan tempat banyak Nabi menghadapi pelbagai mehnah tribulasi di Madinah ni. Dan sudah pasti tempat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Sa'ad bin Abu Waqqas cakap apa? Kalaulah aku ni tak dapat nak ke bumi dekat Baqi' sekalipun, cukuplah kalau aku ini dapat dikebumikan mujawaratus salihin wal fudala minasyuhada. Kalaulah aku ni dapat dikebumikan bersebelahan ataupun dikelilingi oleh kubur orang-orang saleh, dan juga orang-orang yang ada kelebihan di kalangan orang-orang yang mati syahid itu pun wa ghairaha lakafa, itu pun dah mencukupi. So tuan-tuan, apa antara intipati doa yang kita boleh amalkan selepas ini tuan-tuan? Kita first sekali mintalah yang lebih baik semestinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, kita minta dimatikan, dikebumikan di tempat yang baik, terutama sekali di bumi Mekah, di bumi Madinah. Kan, kalau ada rezeki pergi umrah, kita minta lah mati kat sana, walaupun benda tu nampak macam sedih. Kan, kita dah berpisah jauh, tinggalkan, tapi nak minta mati sana, apa hal pula? Kan, tapi dah memang itu kelebihannya, tak salah. Kan, cuma yang salahnya apa, janganlah pula kita minta mati tu boleh, tapi yang tak boleh apa, kita mematikan diri. Contoh, boleh mati kat Madinah, dia bunuh diri kat Madinah, itu neraka tempatnya. Ataupun apa, dia sengaja mengaksidenkan dirinya, tu tak boleh lah. Maksudnya mati di Madinah ni, kita tahu keadaan kita sama sampai kat sana meninggal, alhamdulillah lah. Kan, rezeki meninggal kat sana. Kan, tetapi adakah kita meninggal tempat lain tu tak baik? Tidak semestinya. Kan, yang penting saya sebut tadi apa? Husnul khatimah. Keadaan mati kita itu dalam keadaan yang baik, tidak dalam keadaan yang hina. Itu yang paling utama. Tapi kalau boleh ditambahkan kebaikan itu, satu dalam, bila kita pergi Madinah ni tuan-tuan,
Bila kita pergi Mekah, memang kita boleh cakap lah, boleh kita sebut 100% ataupun sebahagian besar orang kita akan berubah jadi baik. Kan? Sejahat-jahat manusia yang mungkin banyak buat dosa, terbiasa buat dosa semasa di Malaysia, di tanah air, bila dia pergi Mekah dan Madinah, antara benda yang akan dibuat apa? Dia akan melazimi solat fardu berjemaah di masjid. Itu dah confirm dia akan buat. Kan? Kemudian ditambah dengan tawaf, dengan iktikaf. Walaupun benda tu dia jarang buat dekat tanah air, tapi bila sampai kat sana, dia akan all out untuk ibadah. Maka sudah semestinya lah dengan kekuatan dia beribadah kat situ, menjadi asbab untuk dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat tempat dikebumikan pula di tanah haram tadi. Itu kelebihan yang diberikan kepada yang Nabi maksudkan, man istata'a ayamuta bil Madinah, kalau mampu nak meninggal di Madinah, meninggallah kat situ, kerana Nabi akan memberikan syafaat kepada sesiapa meninggal di situ. Ya, berhenti sekejap untuk azan Isyak. Sambung sikit lagi selepas ni.
Baik, sambung sikit lagi ya. Baik, berkenaan dengan kelebihan tinggal di bumi Madinah, maka akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, faslun, qala ulama'una rahmatullahi alaihim. Berkata Imam Qurtubi rahimahullah, berkata ulama-ulama kami bahawa al-baqa'u la tuqaddas ahadan wa la tutahhiruhu. Tempat dikebumikan itu, terutama sekali bumi baqi' itu, tidak sesekali akan membersihkan dia daripada segala dosa. Itu kena faham. Walaupun seseorang hamba itu dikebumikan di Baqi' sekalipun, walaupun dikebumikan di Mekah sekalipun, tetapi ia tidak menjadi satu lesen bahawa dosanya dah terhapus. No. Kan, kalau dia ada dosa, tetap juga akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap akan ada timbangan mizan dan sebagainya. Itu perkara yang tetap juga akan dilalui. Kan, melainkan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang dikategorikan sebagai mubasyirin bil jannah, yang dikategorikan sebagai as-sabiqun al-awwalun dan sebagainya. Tapi kalau kita orang-orang yang biasa-biasa ni, walaupun dikebumikan di bumi Baqi' sekalipun, tidak semestinya dah kebumikan Baqi' kira confirm masuk syurga tu. No, tak semestinya. Cuma mungkin dapat syafaat Nabi. Syafaat tu macam mana? Itu semua akan berlaku semasa di hari akhirat nanti ya. Baik. Bahkan seorang apa juga perawi hadis Hisham bin Urwah berkata an abihi qal ma ahabbu an adfana bil Baqi'. Hisham bin Urwah pula berkata daripada ayahnya Urwah, aku tak nak dikebumikan di Baqi'. Kan, macam pelik pula. Tadi Nabi cakap kebumilah di Baqi', dapat syafaat kan. Tapi dia cakap kalau boleh aku tak nak dikebumikan di Baqi'. Tapi jawapan dia ni lebih bersifat tawaduk lah, bersifat rendah diri. Kenapa? Li'anna adfana fi ghairi ahabbu ilayya. Aku lebih suka kalau aku dikebumikan di tempat yang lain. Kerana apa? Sebabnya mukhafatan an tadbasha li 'idham rajul salih. Takut-takut aku ini bila aku dikebumikan di situ, tulang belulang ataupun kita sebut sebagai debu-debu orang-orang soleh tadi akan disingkirkan, aku pula ganti tempat dia. Kan ini sifat tawaduk lah. Maksudnya orang-orang sudah pasti orang yang lebih awal dikebumikan di Baqi' itu adalah orang-orang yang disebut dia punya bercakap ranking dia lebih baik lah di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in. Tiba aku masuk kat situ, aku terpaksa seolah-olah aku singkirkan tulang belulang mereka, aku pula masuk ke situ macam tak selayaknya aku. Ni antara sifat tawaduk di kalangan tabi'in. Kan, dia rasa rendah diri. Ya, kita ni kadang-kadang nak benda tu tapi kita rasa layak ke aku kat situ. Seolah-olah macam tu lah. Kan, tapi aku lebih tak suka juga, walaupun aku tak nak dekat situ, aku lebih tak suka kalau aku dikebumikan bersebelahan di kalangan orang-orang fujar, orang-orang pelaku maksiat, orang yang berbuat dosa pun tak nak juga. Kan, tapi seolah-olah masuk ke situ, tak kisahlah kat mana-mana pun, yang penting kematian aku itu kematian yang baik, dan juga bersama kubur aku dikelilingi bersama dengan orang-orang yang soleh. Itu yang lebih disukai oleh Urwah atau Hisham bin Urwah tadi. Baik, kerana itulah sebahagian orang lebih suka kalau dia dikebumikan di kalangan ahli keluarganya, di kalangan kawan-kawannya, jiran-jirannya. Kan? Kerana apa? Setiap sesuatu itu ada kelebihannya. Yang itu kita kena tahu, tuan-tuan, bahawa yang kita inginkan sekarang adalah pengakhiran tu. Di mana itu, sebab apa kita dah belajar hari sebelum ni, bila dan di mana tu dah tetap dah. Cuma kita je tak tahu lagi kan. Bila dari mana tu dah tetap dah. Cuma kita boleh minta, mohon. Yang sebut tadi, pertama kita minta mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Kedua, mati di tempat yang baik. Dan juga ketiga, dikebumikan juga di kalangan orang-orang yang baik. Kan, alhamdulillah kita minta yang tu. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau benda tu berlaku, alhamdulillah. Kan? Kita akan mendapat satu permulaan yang baik untuk menuju kepada perjalanan hari akhirat yang lebih panjang yang akan kita lalui nanti. So bila kita baca sebelum ni, bila kat kubur tu dah nampak baiknya, insya-Allah selepas itu
juga akan dipermudahkan. Tapi kalau masuk kubur je, dah kena seksa, dah kena himpit, dah kena dengan janjiran yang tak elok, maka perjalanan kita lepas itu pun na'udzubillah min dzalik, minta dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekarang itu, semoga kita semua terus mengingati kematian dan berdoa dengan doa-doa yang baik untuk diri kita dan juga diri anak-anak kita, seluruh ahli keluarga kita, jiran-jiran kita dan rakan-rakan kita. Semoga kita semua ini akan mati dalam keadaan baik dan sudah pasti pengakhiran kita akan dikumpulkan bersama-sama di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mohon ampun dan maaf atas terkasar kata, kerana segala kesemua milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبح كفارة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.